اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Yang turunkan kitab, yang gerakan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. أستغفر الله إن الله كان توابا. 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 أستغفر الله إن الله كان توابا.
أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله إن الله كان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah melupakan perintah-perintah Allah. Lalu Allah menjadikan mereka melupakan amal-amal yang baik untuk menyelamatkan diri mereka. Mereka itulah orang-orang yang fasik derhaka. Tidaklah sama ahli neraka dan ahli syurga. Ahli syurgalah orang-orang yang beroleh kemenangan, mendapat segala yang diingini. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya engkau melihat gunung itu khusyuk serta pecah belah kerana takut kepada Allah. Dan ingatlah misal-misal perbandingan ini kami kemukakan kepada umat manusia supaya mereka memikirkannya. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang menguasai sekalian alam, yang Maha Suci,
yang maha selamat sejahtera dari segala kekurangan, yang melimpahkan keamanan, yang maha pengawal serta pengawas, yang maha kuasa, yang maha kuat menundukkan segala-galanya, yang melengkapi segala kebesarannya, maha suci Allah dari segala yang mereka sekutu dengannya. Ialah Allah yang menciptakan sekalian makhluk, yang mengadakan dari tiada kepada ada, yang membentuk rupa makhluk-makhluknya menurut apa yang dikehendakinya. Baginya nama-nama yang sebaik-baiknya dan semulia-mulianya. Bertasbihlah kepadanya segala yang ada di langit dan di bumi. Dan dialah yang tidak ada tolok bandingnya, lagi maha bijaksana. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita berada pada ayat-ayat terakhir surah Al-Hasyr. Bermula ayat yang ke-18 sehingga ayat yang ke-24. Ayat-ayat yang kita bacakan ini mengandungi 3 kandungan yang utama. Yang pertama, membicarakan tentang persiapan menghadapi kematian untuk menjadi orang-orang yang beruntung dan penghuni syurga. Dan sebaliknya, kalau gagal menyiapkan bekalan, maka jadilah penghuni neraka yang akan binasa. Kemudian ayat yang kita bacakan menyebut tentang kedudukan Al-Quran, yakni kemuliaan Al-Quran. Dan perkara yang ketiga, tentang kebesaran Tuhan yang menurunkan Al-Quran. Yang pertama, dalam persoalan persiapan menghadapi hari akhirat, kematian. Yang kedua, Allah Ta'ala menceritakan tentang hebatnya Al-Quran. Yang ketiga, Allah Ta'ala menyebut tentang hebatnya Allah yang menurunkan Al-Quran, yang mempunyai nama-nama yang baik, nama-nama yang mulia, nama yang menunjukkan zat yang menunjukkan kuasa, nama yang menunjukkan kesempurnaan, nama Allah yang menunjukkan tentang sifat ketuhanan yang sebenar, yang tidak dimiliki oleh mana-mana makhluk yang lain. Sekaligus memperkenalkan tentang siapa Allah, bagaimana sifat Tuhan yang sebenar, berbanding yang disekutukan, yang tidak mempunyai segala sifat-sifat ini dan nama-nama yang mulia ini. Bila Allah Ta'ala menyatakan, wahai orang-orang yang beriman. Sebelum ini, kalau kita perhatikan daripada ayat pertama sehingga ayat yang ke-17, yang kebanyakannya membicarakan tentang hal orang-orang Yahudi dan hal orang-orang munafikin dan bagaimana kesudahan mereka. Bagaimana Allah membongkarkan geduk mereka ataupun membongkarkan rahsia besar mereka. Maka menjadi kebiasaan kelaziman Al-Quran dalam uslubnya, bila Allah menyebut golongan kafir, golongan munafik, pasti Allah akan menyebut selepasnya golongan orang beriman. Supaya Al-Quran ini sifatnya baina targhib wa tarhib. Dia akan menceritakan perkara yang menakutkan dan dia akan menceritakan perkara yang mengembirakan. Dia akan menyebut golongan yang diancam, yang akan dibinasakan. Dan Allah Ta'ala akan menyebut tentang golongan yang akan diselamatkan dan golongan yang beruntung. Maka Allah Ta'ala pun menyebut tentang apakah sifat yang perlu ada kepada orang yang beruntung. Bila Allah Ta'ala menyebut, wahai orang yang beriman. Baik sekadar menyebut nama orang beriman atau punya iman tidak menjamin keselamatan secara total. Kita perhatikan Al-Quran bila dia menyebut tentang iman, Allah menyebut tentang amal. Sehingga iman dan amal tidak boleh dipisahkan. Siapa yang mendakwa beriman dan tidak beramal, maka dia fasik. Siapa yang mendakwa bahawa dia beramal tapi tidak beriman, maka dia zindik, tertolak. Ia mesti
Dua kalimah yang mesti beriringan. Bila Allah sebut dalam banyak ayat, antaranya Allah sebut dalam surah Al-As, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Melainkan orang yang beriman dan beramal soleh. Ketika mana Allah menyebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, pasti sesudah itu ada perintah yang perlu dibuat. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu puasa. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan kepada kamu berperang. Kutiba alaikumul qisas, diwajibkan kamu menjalankan hukum qisas. Bila sebut dia orang beriman, dia mesti ada satu amalan. Sebab itu kata Hasan Basri bahawa iman itu ma waqara fi qalbi wa saddaqahul amal. Suatu yang terpasak teguh dalam hati dan dibenarkan dengan amalan. Siapa yang berkata dia beriman dan dia tidak beramal, maka ia ada tohmahan pada keimanannya. Kerana itu Allah dalam ayat ini menyebut, wahai orang yang beriman, apa amalan yang kamu kena buat? Ittaqullah. Takutlah kamu kepada Allah. Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kata para ulama, yang dimaksudkan takutkan Allah Subhanahu Wa Taala ialah melaksanakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang dilarang, dan takut kepada azabnya. Maka ini makna yang menyeru tentang takut pada Allah. Takut, maka kita akan buat perintah Allah. Takut, kita akan meninggalkan larangannya. Takut, kita akan takut dengan ancamannya. Seorang bila kata ditakut seseorang, maka pasti ada benda dia kena buat untuk mengatasi takut. Ada benda yang dia kena tinggalkan untuk menghilangkan takut dia. Dan ada benda yang pasti ditakuti, ancamannya. Maka Allah Ta'ala menyuruh orang beriman dengan perintah-perintahnya. Dan Allah Ta'ala menyuruh orang beriman meninggalkan sejumlah larangannya. Kerana agama ini ialah majmu'atun minal awamir wan nawahi. Kalau kita sebut agama, apa maksud agama? Ia satu kumpulan daripada perintah dan larangan. Itu namanya agama. Kita bukan ritual. Ad-din, kata ad-din agama, makna terkandung di dalamnya perintah dan larangan. Ia berbeza dengan ritual atau disebut tukus. Yang ritual-ritual tu dia tak ada, agama-agama lain dia tak ada sifat perintah atau larangan. Dia bersifat tentang ritual. Buat ritual. Nak minum arak, nak berjudi, nak berzina tu hal lain. Dalam Islam tidak begitu. Dalam membina kehidupan beragama ada perintah yang kita kena ikut. Ada larangan yang perlu kita tinggalkan. Dan ada benda yang kita kena takut. Nabi SAW sentiasa mengingatkan para sahabat supaya takutkan api neraka. Sehingga Rasulullah menyatakan, ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Takutlah kamu dengan neraka dan bentenglah dia dengan sedekah kamu walaupun sebelah biji kurma. Dan Rasulullah beritahu pada wanita-wanita, dia mengatakan, aku melihat yang paling ramai menghuni neraka kalangan kamu. Maka binalah benteng dengan banyakkan bersedekah. Rasulullah tengah berkhutbah, Nabi kata, an-nar, an-nar. Wahai para sahabat, takutlah neraka, takutlah neraka. Lalu para sahabat menundukkan kepala, lalu terdengar suara tangisan teresak-esak. Nabi mengajar kita lepas solat, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, peliharalah aku daripada azab api neraka. Nabi ajar kita dalam doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab neraka jahannam. Dan banyak lagi. Supaya kita sentiasa letakkan ketakutan kepada api neraka Allah. Yang Allah sebut dalam ayat Al-Quran yang banyak. Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Takutlah kamu pada neraka yang disediakan kepada orang yang menentang perintah kami. Dan Allah perintahkan bagi setiap suami dan pemimpin dengan menyatakan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka, yang bahan bakarnya ialah manusia dan batu batan. Ini makna takwa. Perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, takut neraka. Maka kata Allah Ta'ala, wahai orang beriman, takutlah kamu pada Allah.
Kemudian Allah menyebut wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perkataan wal tanzur artinya muhasabah lah. Lihatlah, lihat. Perkataan asal daripada perkataan nazara yanzuru. Unzur, lihat. Lihat dengan berfikir. Bila Allah menyebut dalam Al-Quran, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat unta bagaimana ia diciptakan? Wa ilas sama kaifa rufi'at. Dan kepada langit-langit bagaimana ia diangkat. Wa ilal jibal kaifa nusibat. Dan kepada gunung ganang bagaimana ditegakkan. Wa ilal ard kaifa sutihat. Dan kepada bumi bagaimana dihamparkan. Perkataan afala yanzurun. Perkataan di sini wal tanzur, lihat dan berfikir tentang amalan kita selama ni. Tengok, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap orang mesti muhasabah amalan apa yang dibawa nak jumpa Tuhan. Tuan-tuan, kita kan sentiasa ada nilai muhasabah dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia kita ada muhasabah kita. Supaya kita tak buat kesilapan. Apatah lagi kesilapan bodoh. Jangan buat kesilapan yang bodoh. Baik kita naik kereta, naik kenderaan, yang buat kesilapan bodoh. Baik kita musafir, kita buat checklist kita, muhasabah. Jangan buat kesilapan bodoh. Paling bodoh tinggal pasport. Paling bodoh sekali. Nak tahu dah nak musafir luar negara, misalnya. Itu kesilapan bodoh. Yang mungkin kita tak boleh maafkan. Ini kalau suami isteri boleh bergaduh ni. Sebab ini kesilapan, kita nama kesilapan yang tak boleh masuk akal. Maka antara kesilapan paling bodoh sekali, bila kita tak siapkan amal soleh yang menyelamatkan kita. Yang akan menjadi keberuntungan kita. Kalau kat dunia ni kita siapkan duit. Kalau orang tak reti siapkan duit, kita kata habis susahlah kamu nanti. Tahu-tahu akhirat kelak bukan duit, amal soleh. Amal soleh. Maka kata Allah wal tanzur ma qaddamat lighad. Perhatikan muhasabah. Apakah yang telah kamu lakukan untuk akhirat kamu? Maksudnya, apakah amalan yang beri manfaat pada akhirat kamu? Yang menjadikan kubur kamu dilapangkan. Yang menjadikan kubur kamu terang benderang. Yang menjadikan kamu mudah disoal jawab dalam kubur. Yang menjadikan kamu dibangkitkan bersama orang-orang terpilih. Yang menjadikan kamu dihisap dengan hisap yang mudah. Yang menjadikan kamu ditimbang dengan seberat-berat amalan. Yang menjadikan kamu berkumpul bersama dengan orang-orang yang disayang. Yang menjadikan kamu masuk syurga. Mendapat keampunan. Fikir. Ma yang fa'uka fil akhirah. Apakah perkara yang beri manfaat pada akhirat kita? Fikir. Kalau tidak, kita jadi orang paling rugi sekali. Masuk umur 50, 60, 70. Masih belum memikirkan apa yang beri manfaat untuknya pada hari pertemuan dengan Allah. Duk fikir benda-benda yang tak penting. Duk bergaduh lagi benda-benda yang tak penting. Duk susah hati lagi pada perkara yang tak penting. Patut susah hati dalam hal-hal yang berkaitan dengan kita dengan Allah ni. Macam mana agak-agak? Lepas tak lepas ni umur 60, 70. Jangan cerita kasih sayang manusia. Jangan cerita pandangan manusia. Cerita pandangan Allah. Tuan-tuan, dah lama dah kita duk perhatikan atau beri masa kita untuk pandangan manusia. Untuk pujian manusia. Apakah belum sampai masanya untuk kita menilai atau melihat pandangan Allah pada kita? Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apakah belum sampai masanya untuk orang beriman hatinya tunduk kepada Allah dan menerima segala kebenaran dari Allah. Kita dulu kan banyak ikut hawa nafsu. Yang kita cuma terima yang bertepatan hawa nafsu kita. Yang berkaitan kebenaran tolak. Sampai bila nak tolak? Sampai bila kita nak tolak kebenaran yang datang dari Allah? Kebenaran ini beri manfaat pada kita akhirat kelak. Walau dibenci oleh hawa nafsu kita. Maka kata Allah wal tanzur, sila muhasabah. Ma qaddamat, apa yang kamu sediakan lighadin untuk esok hari, yang hari akhirat. Yang kita sebut di dalam kubur kita macam mana. Ni amalan apa yang boleh menjadikan kita boleh melihat malakul maut dengan tenang. Tuan-tuan, kita semua ni akan lihat malakul maut. Tuan-tuan nak tengok dalam keadaan macam mana? Dalam keadaan sampai boleh tercabut iman kita melihat malakul maut. Atau dalam keadaan kita gembira, dalam keadaan kita tenang, dalam keadaan kita mendapat khabar gembira dan salam dari Tuhan.
Kerana malaikat maut bila dia turun, kalau orang yang soleh dia kata, Allah menyampaikan salam kepadamu dan menggembirakan kamu dengan syurga yang telah dijanjikan. Ini kalau orang baik. Bahkan mereka berkata, dikatakan kepada roh yang baik, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah pada Tuhanmu dengan tenang, dengan keadaan diredai oleh Allah. Tuhan menunggu kamu. Perkataan mardiyah, Tuhan sedang tunggu kamu. Kita tuan-tuan, seorang cerita kat kita, ada orang rindu kat kita nak jumpa kita. Dalam keadaan kita pun memang nak jumpa sangat dia. Ni orang yang mulia kita nak jumpa. Dan dia kata, ni dia rindu untuk jumpa kamu. Tuan-tuan, tidakkah kita rasa seperti jiwa ni mau melayang jumpa orang yang kita sayang? Kita nak jumpa dia dan dia nak jumpa kita. Kita nak jumpa Tuhan yang pemurah dan Allah nak jumpa kita. Dan ini disebut dalam hadis, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang sayang untuk jumpa Allah, Allah sayang jumpa dia. Bahkan disebut dalam satu asar, beritahu pada hamba-hambaku, aku merindui kamu semua. Beritahu hamba-hambaku. Tuan-tuan, tak ada yang lebih merindui kita berbanding Allah merindui hambanya. Benar kata Rasulullah, Allahu arhamu li ibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah lebih sayangkan hambanya berbanding seorang ibu sayangkan anak. Tuan-tuan, di mana kekuatan sayang ibu pada anak? Pada rindunya. Pada rindunya, bukan pada dicakna-cakna tu. Semua orang boleh cakna. Kita hantar babysitter pun boleh cakna. Tapi babysitter tu dia tak ada rindu. Seorang namanya ibu, dia ada perasaan rindu yang kuat pada anaknya. Tentang perasaan itu ataupun sifat itu, yang kita sebut mak, mana kekuatan seorang ibu rindu pada anak dia. Allah Ta'ala kata, beritahu hamba-Ku, aku rindu pada dia. Sebab itu Allah Ta'ala terima kita balik umur berapa pun. Walau selama ni lara, lalai. Sedetik sebelum kita mati, kita taubat, Allah terima. Kerana Allah rindu pada hamba-hambanya. Allah sayang pada hamba-hambanya. Maka ini yang dimaksudkan dengan hadis, Allah lebih sayang pada hambanya daripada seorang ibu sayang anak. Yang saya katakan, kekuatan seorang ibu sayang anak pada rindunya. Bukan pada cakna makan minum. Yang saya katakan, mungkin ada orang lain boleh beri makan minum pada dia. Bukan pada sudut beri duit. Mungkin ada orang boleh beri duit banyak pada mak dia. Tapi tidak akan ada orang boleh beri rindu lebih banyak pada mak dia atau ayah dia. Kita ni ada anak-anak belaka. Apa kekuatan pada anak-anak kita? Kalau kita cerita duit, satu hari nanti dia tak perlukan duit kita. Kalau kita kira perlindungan, satu hari nanti dia tak perlukan perlindungan kita. Dia pun makin besar. Kita yang makin tua. Apa yang mengikat sebenar antara kita dengan anak-anak kita? Rindu. Perasaan rindu seorang ayah, perasaan rindu seorang anak, itu yang menjadikan kita gembira jumpa hari raya. Sebab rindu. Itu yang menjadikan kita kuat dengan anak-anak kita. Rindu. Yang hanya orang yang tahu saja tahu apa maksud rindu. Dan anak-anak kita duduk asrama, anak siar. Kita tahu perasaan tu macam mana. Sampai kita rasa macam seorang walaupun duduk dalam banglo mewah. Rasa seorang. Maka Allah Ta'ala nak beritahu pada kita, Allah sayang kita, Allah rindu kita. Tapi kita yang tak nak rindu kat Allah ni. Allah sediakan macam-macam untuk hamba-hambanya. Kerana itu Allah berpesan pada hambanya. Persiapkan hari pertemuanmu denganku. Kemudian kata Allah Ta'ala, Inna Allah khabirun bima ta'malun. Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Maksud Allah Ta'ala mengetahui apa yang kamu lakukan. Allah Ta'ala nak beri suatu penegasan. Walau bagaimana amalan kamu buat, walau tersembunyi. Tak payah takutlah kalau amal kita ni orang tak tahu. Tak payah takutlah kalau nama kita tak diviralkan sebab kita buat baik. Atau tidak dipuji kerana ketaatan. Tak payah takut kerana Allah tahu. Sebab yang nak beri pahala ni Allah, bukan orang. Ini takkid, yakni penegasan kata para ulama, supaya kita jangan merasa rugi bila buat amalan dalam keadaan tersembunyi dan orang tak tahu. Sebab Allah tahu. Dia nak beri ganjaran. Tuan-tuan, yang kita nak suruh orang tahu ni kenapa? Kerana kita nak pandangan dia. Lagi besar orang tu biar dia tahu kita baik. Tetapi apakah kita nak samakan orang besar dengan Tuhan yang Maha Besar? Yang orang besar katakan, Sultan tahu saya buat baik. Saya nak apa sebenarnya? Paling kuatlah dapatlah gelarang sikit, bisa kata. Sultan tahu saya buat baik, Sultan berilah. Setakat tu je. Tuan-tuan ni, raja pada segala raja. Sultan pada segala sultan. Allah. Apa agak-agak dia boleh bagi? Lebih pada tu. Lebih pada tu.
Syurga Allah nak bagi. Sebab tu kalau kita buat amalan, walau di hari yang gelap, tak ada orang pandang, nescaya Allah Ta'ala mengetahuinya. Karena itu Allah memberi takkid. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah tahu apa yang kamu buat. Kemudian kata Allah, wala takunu kalladzina nasullah. Jangan kamu jadi orang yang mengabaikan perintah Allah. Fa ansahum anfusahum. Yang sebenarnya mereka mengabaikan diri mereka. Dalam ayat yang banyak Allah kata apa? In ahsantum li anfusikum. Wa in asatum falaha. Kalau kamu buat baik, kamu sebenarnya buat baik untuk kamu. Kalau kamu buat jahat, kamu tanggung sendiri. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kebaikan yang kamu buat, kamu akan tuai. Kejahatan yang kamu buat, kamu juga akan rasakan. Allah Ta'ala menyebut, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap diri dengan apa yang dilakukan, dia akan menerima tebusannya. Dia akan menerima ganjarannya. Jadi, bila Allah kata, ingat, kalau kamu lupa Allah, dengan mengabaikan perintah Allah, sebenarnya kamu lupa beri manfaat untuk diri kamu. Bila kamu ingat Allah, kamu beri manfaat untuk diri kamu. Kalau kita dah sebut, iman manusia seluruhnya tidak beri manfaat kepada Allah. Kufur manusia seluruhnya tidak memberi mudarat kepada Allah. Kalau semua manusia ni kufur, tak akan mudarat pada Allah. Kalau semua beriman dari awal sampai akhir, tak akan beri manfaat pada Allah. Manfaatnya pada hamba tu sendiri. Kalau hamba tu beriman dan sungguh-sungguh beriman, kita lah. Tuan-tuan macam kita berusaha lah sungguh-sungguh. Tuan-tuan usaha sungguh-sungguh. Siapa dapat? Tuan-tuan dapat. Kita dapat. Maka sama juga dengan ketaatan pada Allah. Bila mana kita ingat Allah, sebenarnya kita telah menyelamatkan diri kita. Lihat perintah Allah. Tuan-tuan lihat semua perintah Allah. Bukankah perintah Allah itu untuk membina diri kita, rohani kita, kekuatan kita, disiplin kita, menundukkan hawa nafsu kita, menghilangkan kesedihan kita, menjadikan kita kuat, menjadikan kita sentiasa melihat harapan, menjadikan kita sentiasa gembira. Dengan perintah Allah. Dengan kita baca Quran, hati tenang, hati kuat. Dengan kita baca Quran, kita jadi berani. Dengan kita baca Quran, kita dapat rasa rahmat yang diturunkan oleh Allah. Itu untuk kita. Kita puasa pula, kita sihat. Kita puasa, kita sihat. Kita puasa, kita rasa manis dalam ibadat. Kita zikir. Siapa dapat? Kita lah. Maka kata Allah, jangan kamu jadi golongan yang lupakan Allah. Yang dilupakan yang lupa menjalankan perintah Allah. Maka dia telah merosakkan dirinya sendiri. Ulaika humul fasikun. Mereka lah orang-orang yang fasik. Maksud orang-orang yang fasik, disebabkan perbuatan mereka tadi, mereka menjadi orang yang binasa pada hari kiamat kelak. Dan yang rugi pada hari perhimpunan kelak. Kemudian kata Allah, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tak sama penghuni neraka dengan penghuni syurga. Penghuni syurga mereka lah orang-orang yang berjaya. Lepas Allah Ta'ala sebut satu golongan yang dia ajar bertakwa pada Allah, dia ajar bersiap siaga dengan amal yang soleh. Satu golongan lagi Allah sebut orang yang mengabaikan perintah Allah. Kalau dia menjadi orang fasik. Maka natijahnya sama ada menjadi pemilik syurga atau pemilik neraka. Dan ini takkan sama. Yang duduk dalam neraka takkan sama yang duduk dalam syurga. Kerana yang tinggal dalam syurga, mereka lah orang yang berjaya. Tuan-tuan, inilah berjaya yang sebenar. Atas dunia ni tuan-tuan, kalau kita berjaya, bukan berjaya sebenar. Berjaya sementara. Bagaimana? Orang yang berjaya hari ni untuk dia sedih esok hari. Orang yang berjaya hari ni untuk dia rasa sia-sia kejayaan hari ni. Ada seorang, ni peninju heavyweight dunia. Dia menang banyak tali pinggang. Sampai datang keinsafannya, maka dia nampak ini semua tak ada nilai semua. Dia buang semua, tak ada. Yang dulu namanya kejayaan. Bila dia faham tentang hakikat hidup, ini bukan kejayaan. Ni ada seorang hamba Allah bina badan. 7 kali juara Mr. Asia. Tapi bila dia dapat hidayah yang sebenar, dilihat piala-piala ini bukanlah kejayaan, ini sampah semua. Maka dibuang semua. Tentu kalau kita cerita berjaya, apa pun kejayaan di dunia, dia bukan satu benda yang memberi jaminan kebahagiaan berkekal. Mana pemenang kasut emas akan jual kasut emas. Pemenang pingat Olimpik, jual pingat Olimpik. Bukan lagi katanya apa guna ada pingat, duit tak ada. Ni pingat Olimpik dijual. Tak ada duit. Jual kasut emas. Itu dianggap sebagai kejayaan yang berprestij, dapat kasut emas.
Masuk kasut emas ni tenang bola dapat gol banyak tu. Dapat kasut emas. Pengiktirafan dunia. Last kali terpaksa jual kasut emas. Tak ada duit. Duduk dalam kereta. Yang ni pula pemenang sukan Olimpik. Ni gadai ni. Pingat Olimpik. Gadai. Olimpik adalah harga. Yang sukan si lagi tak ada harga tu. Ni memang emas betul. Seketul. Jual. Akhirnya mereka tahu kejayaan tu bukan kejayaan. Bagaimana orang yang saya katakan dulu disanjung, dipuja. Atas nama yang berjaya. Hari ni. Mereka tak rasa pun itu kejayaan. Mereka tak rasa. Baik nama selebriti, baik nama artis, baik nama ahli sukan. Kerana kejayaan dunia ini, dia bukan bersifat kejayaan. Dia fitnah yang besar. Kejayaan. Tapi Allah sebut kejayaan. Dalam Quran, kalau tuan-tuan tengok, bila Allah sebut makna berjaya, maka Allah relatekan dengan, pertama, masuk syurga. Yang kedua, dibebaskan daripada azab api neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang diselamatkan daripada neraka, dimasukkan dalam syurga, maka itulah orang berjaya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar zalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, demikian itu kejayaan yang paling agung. Banyak ayat Al-Quran sebut kejayaan agung. Supaya tuan-tuan kita buru kejayaan ni. Kejayaan kat dunia ni bukanlah kejayaan yang tuan-tuan, kalau tuan-tuan buru pun, tuan-tuan tak akan rasa pun kebahagiaan untuk satu tempoh yang panjang. Maka selepas itu ada sesuatu. Ada sesuatu yang mungkin malukan. Bayangkan kita dah juara dunia badminton contoh. Tiba kalah dengan underdog. Tak malu lepas tu. Sebab ia bukan kejayaan. Dulu ni champion misalnya. Tiba kalah dengan orang baru start. Yang beginner start. Yang baru start. Malu. Malu teruk tu. Maka ini menunjukkan kita kaya tiba jatuh bankrupt. Muflis. Tu malu teruk. Kita dianggap bijak tiba-tiba buat satu kesilapan yang orang bodoh pun tak buat. Akhirnya malu teruk. Banyak mana yang berlaku. Supaya kita sedar kejayaan-kejayaan dunia ini dia bukan menjanjikan rasa kebahagiaan. Allah sebut kejayaan sebenar. Kemudian bila Allah menyebut tentang gambaran ahli syurga di neraka, maka Allah menyebut tentang bagaimana kemuliaan Al-Quran. Lau anzalna hadzal Quran, kalau kami turunkan Al-Quran ini ala jabal, di atas gunung ganang. Baik, Allah sebut gunung ataupun batu. Bagi menggambarkan kalau kami menjadikan pada gunung itu akal. Kalau kami menjadikan pada gunung itu adanya ihsas, rasa. Adanya sensor. Sebagaimana kami jadikan kepada manusia, ada akal. Tapi manusia tak guna akal elok. Kalau Allah jadikan gunung ini punya akal, dia gunung ini bila dia membaca Al-Quran akan hancur lebur. Dia takutnya pada Allah. Kalau Allah beri akal kepada gunung dan diturunkan Al-Quran, yang dibaca Al-Quran, gunungnya akan hancur. Tapi malangnya manusia yang ada akal tidak berfikir dengan akal dia. Di isunya Allah nak sebut di sini, tak guna akal. Kalau kita guna akal, sekeras-keras batu pun boleh lembut. Kan kita kalau sebut hati ni hati macam batu. Hati ni keras macam batu, kita tak sebut keras macam besi. Sebab besi ni, dia boleh cair juga bila bakar. Batu ni kalau kita bakar, dia tak cair. Sebab itu antara batu dengan besi yang kerasnya batu. Kalau tak ada lagi orang boleh cairkan batu. Cuba tuan-tuan ambil batu, bakar batu tu. Cair tak cair dia? Dia tak cair. Tapi ambil besi, sekeras-keras besi. Besi apa paling keras sekali? Besi wajar misalnya. Bakar, cair, lembut. Tengok sekilas pandang macam air orang je nampak. Dah lembut dah dia. Besi. Dalam Quran Allah menyebut manusia ni kalau hati keras, apa kata Allah? Allah sebut mereka summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian hati mereka menjadi keras seperti batu atau lebih keras pada batu. Allah beritahu gini, kalau manusia guna akal, sekiranya akal yang betul ini letak pada gunung, lalu gunung ni baca Quran, tadabbur Quran, hancur gunung ni. La ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kerana takut Allah. Dalam tu ada cerita neraka. Dalam tu cerita kemurkaan Allah. Kaum yang dibinasakan. Azab yang Allah datangkan. Yang menghancurkan seluruh manusia dan keturunan. Tuan-tuan, kalau kita cerita hari ni perang.
Manusia dengan menghancurkan dengan cara perang. Tidak sehebat dengan cara Allah hancurkan manusia dengan balanya. Dia perang pun dia takkan matilah sampai juta-juta. Tentu dengan satu bala Allah habis manusia mati. Banjir, boh zaman Nabi Nuh AS. Kaum Ad habis, kaum Samud habis. Habis, tak tinggal keturunan. Bila turun bala Allah. Tengok sekali je gempa bumi, 40,000, 50,000 kat Turki baru ni. Berapa puluh ribu mati? 60,000, 70,000. Sekali je gempa bumi, berapa jam je. Habis, mati. Kita tengok bila berlaku banjir. 3 jam je banjir kat Pakistan. 1 juta rumah hancur. Beribu mati. Berjuta dia pelarian. Kejap. Bila Allah turunkan bala. Jadi, gunung ni kalau Allah beri dia akal, dia berfikir, dan dia baca Quran, dia hancur. Maka kenapa kamu manusia yang dah ada akal, nak tak guna, tak fikir? Kamu yang dah ada akal, isunya kamu dah ada akal. Benda ni kalau bagi ke gunung, gunung tu akan jadi macam tu. Kamu ni yang dah ada akal, kenapa tak fikir? Contoh kalau kita sebut macam ni orang ni, kalau kita sebut cerita bab makanan. Makanan ni kalau kita beri orang susah, dia akan menghargai makanan. Dia akan makan semua. Tapi kita tak senang, dah senang sangat, beri makanan kita buang. Perumpamaan dia. Kita tak fikir nilai dia. Kan manusia akan tahu nilainya bila benda tu hilang. Tentang akal ni, benda yang paling berharga pada manusia bukan hartanya. Tapi akal. Contoh kalaupun kita tak ada tangan dan tak ada kaki, tapi ada akal, kita boleh lagi menguasai dunia. Tapi kalau ada tangan dan kaki, akal tak ada, memang tak buat apa-apa, menganggur. Yang menganggur banyak-banyak tu, semua ada tangan kaki, tapi akal tak ada. Yang jenis tak buat kerja. Yang tangan tak ada, kaki tak ada, tapi akal ada, dia bekerja. Akal dia ada. Kerana itu Allah menyebut di sini tentang betapa penting manusia gunakan akal. Ini disebut dalam ayat-ayat yang lain. Bila Allah Ta'ala menyatakan, وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Sesungguhnya kami telah memenuhi neraka itu kebanyakan penghuninya jin dan manusia. Demikian itu kerana mereka ada akal, mereka tidak menggunakannya. Mereka ada mata, mereka tidak memandangnya. Mereka ada telinga, mereka tidak mendengarnya. Mereka itu seperti binatang, bukan lebih sesat daripada binatang. Mereka lah orang yang lalai. Lalai. Tentang orang yang ada akal, tapi sifatnya lalai. Allah bila sebut tentang manusia yang tidak beriman, manusia yang cuai dalam hal agamanya, Allah menamakan mereka sebagai ghafilun. Jadi cuai, lalai. Lalai ni bahaya. Dia lupa ada akhirat. Sebagaimana kita lupa ada kematian. Tuan-tuan tengok mati, tuan-tuan percaya mati? Percaya. Tuan-tuan dah tengok orang mati? Dah tengok. Tuan-tuan dah ada keluarga mati? Dah. Tuan-tuan rasa tuan-tuan akan mati atau tidak? Tak berasa. Kenapa tak berasa? Lalai. Kalau kita dah tengok ramai orang mati, ada orang duduk sebelah kita mati. Tuan-tuan kenal orang tu. Ada orang yang kita pernah bercakap dengan dia dah mati. Tuan-tuan kenal orang tu. Ada orang yang kita pernah cium tangan dia, kita pernah cium dahi dia, dia dah mati. Kita kenal orang tu, rapat dengan kita, mak kita, ayah kita. Tuan-tuan yakin tak ada mati? Ya, secara perkataan ya. Tuan-tuan tengok orang mati, tuan-tuan ke kubur, ya. Tapi rasa tak? Rasa tak? Rasa tak sehingga kita nak bersungguh-sungguh beramal? Tak rasa. Ini penyakit apa? Lalai. Sehingga setiap kali kita tengok orang mati, dia bukan kita. Walau umur kita dengan dia bayar. Penyakit dia dengan penyakit kita sama. Bukan kita lagi teruk. Dia kencing mani 8, kita 18. Tapi dia mati dulu. Patut kita rasa gerung lagi ni. Umur sama. 50, 60, 60. Tetapi ini nama penyakit lalai. Ramai mana yang ke kubur dan dia lalai. Lalai. Itu kita disyariatkan talqin supaya ingat. Tapi ingat sekejap. Pusing je, nak makan kedai mana lepas ni? Pusing je. Pusing dari kubur. Mana ke mana? Ini perangai kita. Perangai kita. Lalai. Lepas tu disebut dalam asar bagaimana bila seorang datang ziarah kubur. Lalu ia berpaling, lalu malaikat membalingkan pasir kubur pada mereka. Lalu berkata, celaka kamu wahai anak Adam, yang kamu dengan cepat lupakan kematian. Tuan-tuan, waktu kita menghadap kubur tu, dan tengok kawan kita, saudara kita, anak beranak kita mati, kita teringat.
Kalaupun tak teringat kita mati, kita teringat dia mati. Mati dah orang yang saya sayang. Sedih. Pusing je. Kita mula nampak dunia. Pasal mana nak pergi, kedai mana nak pergi, lepas ni nak melancong kat mana. Pusing je. Masa waktu ngadap kubur tu ingat sikit. Pusing je. Dah ingat benda lain dah. Ni penyakit apa? Lalai. Sebab itu kita diajar untuk sentiasa ingat mati. Ingat mati. Sehingga Rasulullah menyatakan orang paling cerdik yang ingat mati. Kerana bila seorang tu ingat mati, dia tak lalai. Yang saya kata saya, tuan-tuan, kita kena sindrom lalai. Ghafil. Saya kata, saya percaya mati. Saya tengok dah orang mati. Saya pun talqinkan orang mati. Saya pun turun dalam kubur waktu kebumikan sebahagian orang yang saya kenali mati. Tapi apakah kita rasa kematian itu dekat dengan kita? Rasa tak kematian dekat? Walau saya kata umur kita dah bahaya. Yang mati tu sebaya kita. 70. 80. Macam kita lah umur 70, 80 misalnya. 60. Tapi kita tak rasa. Ini penyakit paling bahaya. Ini kerana akal tak berfungsi dan tidak tadabbur. Kemudian kata Allah, tilkal amsal, demikian perbandingan. Nadribuha, kami beri contoh. Linnas, pada manusia. La'allahum yatafakkarun, supaya mereka berfikir. Gunung kalau dia beri akal boleh hancur. Takkan kamu yang dah ada akal tak rasa apa-apa baca Quran? Takkan tak rasa apa-apa. Ceklah kat mana penyakit. Tentu kalau benda tak ada sensor, dia ada penyakit. Kita tahu kereta kita ni, normalnya buka gear ghostan, di kamera tu ada, buka. Sensor bunyi, tiba kamera tak buka, sensor tak bunyi. Maksudnya apa? Rosak. Jadi baiki. Tuan-tuan kita baca Quran, baca tentang sekian-sekian, syurga neraka sebagainya. Tak rasa apa, kena cek lah. Kenapa sensor kita tak bunyi? Kenapa kamera pandang belakang ni tak terpapar dan tak kelihatan? Patutnya nampaklah akhirat tu. Macam saya kata tuan-tuan, masuk je gear ghostan, jenis kereta hari ni lah, adalah kamera belakang. Kita nampaklah belakang tu apa. Kita bila baca Quran, patutnya nampaklah sebahagian akhirat. Kalau tak nampak semua pun, nampak. Maka Allah kata inilah perbandingan kami nak beritahu. Betapa kita tak guna akal dan tidak tadabbur. Kemudian kata Allah, Huwallah. Tadi tentang kehebatan Quran. Quran tu hebat bila akal tu berfikir. Kalau akal tu tak fikir, maka Quran tak nilai pada dia. Kemudian Allah menyebut tentang kehebatan Allah yang turunkan Quran. Huwallah, dialah Allah yang menurunkan Al-Quran. Siapa Allah? Allazi la ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan melainkan dia. Ayat ini tuan-tuan kita baca semua menyebut tentang ini dia Allah. Kalau orang tanya siapa Allah, baca ayat ini. Ini Allah. Dia Allah, namanya Allah. Dipanggil lafzul jalalah. Yang tidak ada Tuhan melainkan dia. Alimul ghaib, yang mengetahui perkara yang gaib. Wasyahadah, dan perkara yang nyata. Huwar Rahman, Allah itu pemurah pada sekalian hamba-Nya, pada sekalian makhluknya. Ar-Rahim, penyayang pada setiap yang beriman, yang patuh, yang taat kepada Allah Ta'ala. Huwallah, dan dialah Allah. Allazi la ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan melainkannya. Al-Malik, dialah kerajaan. Dialah raja yang berkuasa. Al-Quddus, lagi mulia daripada segala kekurangan. As-Salam, yang selamat daripada segala perkara sifat mustahil. Al-Mu'min, Tuhan yang memberikan keamanan. Kata Al-Mu'min, yang memberi amannya Allah. Yang beri aman itu bukan harta, yang beri aman itu bukan pangkat, yang mengamankan Allah. Ramai mana orang yang dikelilingi harta dan pangkat tidak diberikan keamanan. Dia tak rasa aman. Tengok rumah dia grey ada 10. Mana aman dia? Takut dia. Nak jumpa orang pun takut. Rumah atas bukit jangan ada jumpa. Dihilang keamanan. Tengok orang dengan pandangan wasangka. Maka Allah menyebut Allah lah mukmin. Sehingga kalau kita rasa tak aman, baca Al-Mu'min. Wahai Tuhan yang memberi keamanan. Al-Muhaimin, yang berkuasa. Yang berkuasa yang menguasai. Tuan-tuan, gerak-geri kita, langkah kita. Ini kalau kita sebut macam Swiss. Tuan-tuan buka Swiss, nyala belakang. Al-Muhaimin, itu maksud penguasa Allah pada kita. Kalau Allah tak izin angkat tangan, hari ni kita tak angkat tangan. Tak payah nak sombong. Tangan yang kita duk angkat tiap-tiap hari ni, tiba tak boleh terangkat. Ni, kita yang boleh biasa senyum tiap hari, tiba-tiba tak boleh senyum. Jadi keras. Tu tak boleh senyum. Kita yang boleh berlari setiap hari, boleh berjalan setiap hari, akhirnya tak boleh jalan. Kita yang boleh bangun, duduk, akhirnya tak boleh bangun. Dan mana kita tengok orang yang asalnya boleh bangun, tak boleh bangun. Ini Al-Muhaimin. Allah yang menguasai seluruh pergerakan manusia.
Al-Aziz yang berkuasa atas tiap sesuatu. Al-Jabbar yang maha perkasa. Bila sebut Al-Aziz, Tuhan yang berkuasa. Al-Jabbar, iaitu Tuhan dengan kekuasaannya membalas kejahatan manusia. Membalas. Al-Aziz, Tuhan yang berkuasa. Setiap umum kuasa. Al-Jabbar memberi maksud Allah yang membalas atas segala kejahatan hamba-Nya. Sebab itu bila kita baca Qunut Nazil, kita sebut Ya Jabbar. Wahai Tuhan yang berkuasa, yang mendatangkan balasan. Yang boleh mendatangkan balasan atas kejahatan hamba-Nya. Al-Mutakabbir, yang maha agung, maha besar. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Amma yusyrikun, daripada apa yang mereka syirik dan sekutukan. Tuan-tuan, yang mereka sekutukan namanya berhala atau manusia, tak ada langsung segala sifat ni. Tak ada pengetahuan. Bukanlah yang sempurna, bukanlah yang memberi keamanan. Ini patung, apa yang sempurna pada patung tu? Bukan menjadi kebiasaan yang menyembah patung-patung, dibina patung paling huduh untuk jadikan Tuhan. Itu nampak terang cacat celah. Tuan-tuan tengok bila orang sembah patung. Patung tu paling huduh sekali. Maka dia pun sembah. Yang jenis perut bunci, kepala botak, dia pun sembah. Yang jenis tangan banyak cacat, dia pun sembah. Itu kalau orang boleh lagi. Yang jenis ada ekor, sekian-sekian. Dia tak cenderung untuk buat patung lawa kemudian sembah. Patung mesti huduh. Keadaannya, tengok pun takut. Mata bulat, takut. Jadi kata lain huduh. Di situ dah nampak kekurangan. Jangan cerita hal lain. Kekurangan-kekurangan. Apatah lagi dengan sifat cacat pada fizikal dan sekian-sekian. Dan kemudian Allah Ta'ala menyebut, Huwallah, dan dia Allah. Al-Khaliq, yang menciptakan. Al-Bari juga menciptakan. Tetapi apa beza Al-Khaliq dengan Al-Bari? Perkataan Al-Khaliq maksudnya ialah Tuhan yang menciptakan dengan mentakdirkan sesuatu itu dengan hikmah kebijaksanaan. Kalau perkataan Al-Bari, yang mengadakan sesuatu daripada tidak ada. Ini bila kita sebut kata Al-Khaliq, yang muqaddir al-asya, yang tentukan segala sesuatu. Yang akan wujud mengikut kehendak dan hikmahnya. Kemudian bila disebut Al-Bari, yang mengadakan benda itu. Yang mengadakan benda itu. Kemudian kata Allah, Al-Musawwir, yang membentuknya dengan sebaik-baik bentuk. Kata bila Allah Ta'ala bentuk sesuatu hamba-Nya. Baik manusia, cantik manusia. Baik kita tengok rama-rama, baik kita tengok burung. Kita tengok segala makhluk Allah, bagaimana Allah bentuk dengan cantik. Hatta lalat dan nyamuk. Lihat bagaimana musawwir. Tuhan yang menciptakan semua bentuk ini menarik. Tumbuh-tumbuhan. Tuan-tuan tengok pokok-pokok buah-buahan. Menarik tak menarik buah-buahan tu? Dengan warna-warninya, besar kecilnya. Yang ada berduri, ada yang berbulu. Ada yang rata licin, ada yang sekian. Al-Musawwir. Allah jadikan umpama kita tengok pokok-pokok yang pelbagai bentuk warna dan pelbagai bentuk buah-buahannya dan pelbagai rasanya. Ini musawwir. Kadang-kadang tanah yang sama, air yang sama, rasa lain. Al-Musawwir. Tanah sama. Tiba-tiba yang tumbuh tu lain-lain. Rasa pula lain-lain. Yang putih rasa lain, yang masak rasa lain. Mempelang. Time dia putih, ada yang rasa tawar, ada yang rasa masak. Time dia masak, ada yang rasa manis, ada yang rasa sekian-sekian. Time ini musawwir yang membentuk. Kita tengok buah mempelangkan cantik. Tengok buah rambutan cantik. Tengok semua benda yang Allah ciptakan ini, Allah itu bersifat musawwir. Musawwir yang membentuk dengan begitu indah. Tengok ikan-ikan, lawa. Tengok batu-batu karangnya. Tengok laut, tengok pantai, tengok gunung ganang. Tengok pokok-pokok balak, tuan-tuan. Tengok lebah. Tengok labah-labah. Tengok segala makhluk Allah Ta'ala. Al-Musawwir. Bahkan tuan-tuan, banyak lagi makhluk yang kita tak nampak atas dunia ni ada. Banyak. Baik dalam laut, baik dalam hutan. Banyak. Makhluk-makhluk kita tu tak pernah tengok. Dengan warna-warni macam-macam. Ada yang boleh mengubah warna. Ada binatang boleh ubah warna, ubah bentuk. Ada binatang yang boleh hidup di tempat ni, hidup tempat tu. Ini Al-Musawwir. Betapa indah Allah menjadikannya. Kemudian kata Allah, Lahul asma'ul husna. Dan bagi Allah itu nama-nama yang mulia, yang terpuji. Yusabbihu lahu. Telah memuji Allah. Telah bertasbih memuji Allah. Apa sahaja yang di langit dan di bumi. Wahuwal azizul hakim. Kerana Allah itu maha perkasa, lagi maha bijaksana. Wallahu bissawab. Assalamualaikum.